Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita malam ini, Sarawak terus mempergiatkan usaha untuk menjadikan negeri ini destinasi bagi pelaburan tenaga solar. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, beberapa pelabur dari China mempunyai rancangan untuk memperluaskan rangkaian produk solar mereka untuk penggunaan komersial dan industri. Katanya beliau mempromosikan Sarawak sebagai lokasi pengeluarannya kerana negeri ini mempunyai ekosistem yang telah ditubuhkan di Samajaya dan Samalaju. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat tenaga solar di China pada Rabu. Tambah Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Sarawak juga merupakan destinasi strategik bagi pelabur untuk menembusi pasaran serantau dan global. Jelasnya, projek berpotensi ini adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak yang dipacu oleh data dan teknologi. Turut hadir dalam lawatan tersebut iaitu Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh dan Penasihat Mintret Datuk Muhammad Naruddin Majais. Berita seterusnya, seramai 11 orang pelajar daripada pelbagai sekolah di Sarawak mencatat keputusan cemerlang dengan memperolehi A tambah dalam semua mata pelajaran pada peperiksaan CJ Pelajar Malaysia SPM 2022 yang diumumkan hari ini. Pengarah Pendidikan Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, secara keseluruhan pencapaian calon SPM di Sarawak adalah amat memberansangkan dengan pencapaian nilai grade purata negeri GPN 5.07 berbanding 5.17 pada tahun 2021. Meningkatlah pada tahun ini, alhamdulillah. Dari segi kualiti kita menunjukkan peningkatan walaupun belum mencapai apa yang kita hasratkan. Kita tahun ini kita dapat seperti yang diumumkan tadi lah 5.07. Tahun lepas kita 5.17 dari segi kualiti lah, dan juga peningkatan dari segi jumlah murid yang lulus atau dapat sijil SPM meningkat kepada 91.22%, meningkat sebanyak 2.93% berbanding pada tahun lepas lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis pengumuman keputusan peperiksaan SPM tahun 2022 peringkat negeri di Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road Kuching pada Khamis. Untuk rekod, seramai 32,810 calon telah hadir dan menduduki peperiksaan tersebut daripada 259 buah pusat peperiksaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 684 calon atau 2.08% memperoleh keputusan cemerlang grade A tambah, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran berbanding 596 calon pada tahun 2021. Dimaklumkan juga bahawa pencapaian SPM tahun 2022 bagi kawasan bandar dan luar bandar telah mencatatkan jurang 0.62 mata berbanding 0.56 mata pada tahun sebelumnya. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemui beberapa pelajar cemerlang yang berkongsi pengalaman gembira mereka selepas menerima keputusan SPM masing-masing jam 10 pagi tadi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Dan selain itu, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Matu, guru-guru yang berusaha keras untuk mengajar saya, dan mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya memberikan semangat dan motivasi untuk saya terus belajar. Nama saya Ahmad Freddy Luan dan saya mendapat keputusan 8A+. Hanya cita-cita saya dari kecil memang nak jadi seorang guru, jadi mungkin saya ingin melanjutkan pelajaran ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Tips saya, selepas sekolah berehat sebentar dan jangan habiskan masa untuk belajar saja. Ambil masa untuk meluangkan masa dengan rakan-rakan untuk mengeluarkan stres. Nama saya Andrian Harry dari SME Sains Miri. Jadi keputusan SPM saya adalah 8A+ dan 1A. Bagi saya susahlah sebab dia macam kita tak boleh berhenti belajar lah. Kalau dah mula contoh dari bulan 1 belajar kan, mesti dari bulan 1 tu sampai masa SPM tu dah belajar. Kalau stop, dia punya momentum boleh hilang. Okay, bagi saya paling mencapai bagi saya form 5 lah, sebab banyak sangat aktiviti. Macam ikut pergi sukan semua.
Jadi tak ada masalah nak belajar, tapi nasib baik pandai bagi masalah waktu malam tak belajar semua. Entah, bergantung lah, tengoklah kalau dapat tajaan ke, kalau tak dapat pun tak salah juga, tapi macam nak plan nak ambil medik lah, mau belajar dulu lah sebab alang-alang dah ambil SPM kan, mau pula macam nak stop terus ambil aliran vocational kan, terus ambil aliran kerja. Bagi saya better belajar dulu lah. I'll apply for scholarships first with my results lah. And I applied for metrics as well, and gonna go for JPA or Petronas. Actually, works really hard to get these results. I do lots of practices, even though during my trials I never get straight A's. Yeah, so I actually yeah, it's a surprise for me. Do your best. Don't give up. Listen to your teachers really well, and yeah, help each other lah. Yeah, that's all from me actually. I get pretty good time management, as well as I use the online social media and all the sources really well. Yeah. Selanjutnya, projek pembinaan semula Sekolah Kebangsaan Penasu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dundaro diluluskan dan dijangka siap sepenuhnya pada September tahun hadapan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, pembinaan semula sekolah berkenaan adalah disebabkan keadaan sekolah itu semakin uzur dan faktor keselamatan ekoran daripada hakisan yang berlaku di bawah tanah tapak sekolah. Problem yang kritikal di situ disebabkan hakisan, dan pihak JKR dan juga pihak autoriti telah mengatakan bahawa keadaan di tapak tersebut tidak selamat lagi. Beliau berkata demikian semasa lawatan rasminya ke tapak pembinaan SK Panasu Baru pada Rabu. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak membiayai sepenuhnya kos pembinaan sekolah baharu tersebut dengan nilai keseluruhan sebanyak RM45 juta berserta peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta untuk pembinaan padang sekolah baru. Apabila siap kelak, SK Panasu Baru akan mempunyai kemudahan lengkap seperti kelas, perpustakaan, makmal sains, bilik komputer, surau, asrama pelajar, 2 blok prasekolah, kuartus guru dan 12 unit rumah untuk kaki tangan yang bertugas. Sementara itu, Adun Daro, Safi'i Ahmad berkata, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Daro akan mengeluarkan notis perpindahan pelajar ke sekolah berdekatan sekiranya keadaan semakin teruk sementara menunggu sekolah baharu siap sepenuhnya. Justru beliau menyeru agar ibu bapa patuh kepada arahan perpindahan demi keselamatan anak-anak mereka. Kalau keadaan tidak mengizinkan, di mana kita perlu memindahkan pelajar itu demi keselamatan mereka, maka ibu bapa pula beri sokongan yang sewajarnya kepada kita. Manakala di Sibu, syarikat konglomerat Sunway Group menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak untuk meneroka potensi membangunkan semula bukit asek yang berkeluasan 479 ekar. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil berkata, sudah menjadi hasrat Kerajaan Sarawak untuk mengkehendaki pihak swasta bersama-sama memajukan Sarawak menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030. Ini adalah in line with our state aspiration, where the private and the public sector works together to achieve a common goal, iaitu untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. So jadi setiap peranan kerajaan adalah untuk menjadi facilitator ataupun untuk memudah cara urusan-urusan usaha-usaha pembangunan ini, di mana kita merasakan pelaburan daripada pihak swasta adalah lebih sustainable, lebih sustainable. Pihak kerajaan cuma akan membantu dari segi kemudahan asas. So itulah nampaknya kebaikan di mana terdapat kerjasama antara pihak swasta dan kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan taklimat mengenai projek pembangunan semula Bukit Asek di Wisma Sanyan di Sibu pada Selasa. Menurut Datuk Dr. Muhammad Abdullah, keseluruhan pelan induk projek pembangunan semula Bukit Asek akan disiapkan menjelang Julai tahun depan dengan peringkat pertama pelan itu dijangka siap pada penghujung tahun ini.
Beliau berkata pembangunan semula Bukit Asir adalah projek jangka panjang dan memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk rakyat terutama penduduk Sibu. Sementara itu, Pengarah Urusan Kanan Pejabat Pengerusi Kumpulan Sunway Datuk Tan Kia Lok melahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan negeri kerana menjemput mereka menyertai projek pembangunan itu. Katanya ia merupakan salah satu penyelesaian teknikal dan kejuruteraan dalam membangunkan semula kawasan tersebut dengan lebih kondusif dan boleh didiami pada masa yang akan datang. Ke perkembangan di Bintulu, kerajaan negeri akan terus menyokong program dan aktiviti yang dianjurkan kelab, sukan, persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk manfaat golongan belia. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Min berkata, antara bantuan yang telah diberikan ialah sumbangan dana atau geran projek kecil luar bandar MRP yang diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak. We will give all this through Persatuan and NGO to make them to come together with all the events. Beliau kata demikian semasa ditemui pada majlis penyerahan dana kepada Kelab Futsal Top 8 Bintulu dan Persatuan HIKO bahagian Bintulu di Pejabat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SPP Cawangan Bintulu pada Rabu. Johnny berkata persatuan dan NGO diharap dapat merekrut lebih ramai ahli baharu dan saling bekerjasama agar setiap badan tersebut mampu berkembang maju serta menjadikan Bintulu lebih baik. A lot of youngsters, they don't like sport. They would like to play around with the handphone. So my initiative not only besides schooling, besides office working, I need them to join the outdoor activity. Paparan berikutnya, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak memandang serius isu trafik di jajaran Tamin, Selangau, seperti mana yang diwar-warkan melalui perkongsian beberapa video dan gambar oleh orang awam di media sosial. Selain itu, Timbalan Pengarah JKR Sarawak Infrastruktur TS Cassidy Morris telah mengadakan lawatan dan pemantauan ke lokasi berkenaan pada Selasa untuk melihat sendiri pelan pengurusan trafik yang disediakan oleh pihak kontraktor. Menurut beliau, terdapat segelintir pengguna jalan raya telah menceroboh dan mengalih penghadang jalan yang diletakkan oleh pihak kontraktor sebelum ini di mana ia telah menimbulkan kekeliruan aliran trafik dalam kalangan pengguna jalan raya yang lain sehingga menyebabkan kemalangan berlaku. Lantaran itu, beliau telah mengarahkan pihak kontraktor untuk memasang semula penghadang jalan yang baharu dan meletakkan pemantau cahaya serta petunjuk arah di sepanjang lokasi yang mempunyai lencongan demi keselamatan pengguna jalan raya. Beliau dipetik berkata demikian dalam satu kenyataan pada Khamis. Berhubung isu peralatan keselamatan trafik, beliau memberitahu bahawa pihak JKR telah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk menempatkan peralatan seperti papan tanda, pemantau cahaya, lampu solar dan kon penghadang di lokasi-lokasi penting seperti lencongan dan simpang masuk ke kampung. Namun jelasnya, sikap sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab melakukan vandalisme dan mencuri peralatan tersebut telah menjejaskan pengguna jalan raya yang lain. Justru katanya, pihak kontraktor telah diarahkan untuk bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa bagi mengelakkan perkara ini berulang lagi. Sekian edisi malam bersama saya Grace Johnny. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebabfakta, salam UKAS.